أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Okay, so ini seram Isnin. Minggu lepas kita dah cerita pasal rumah. Minggu ni kita nak cerita pasal apa? Kalau orang gali kubur, kan, biasanya dia ni antara orang yang paling dekat sekali dengan apa-apa yang terjadi di tanah perkuburan, tak? Tapi pernah tak dia kongsi apa yang dia lalu? Kan? So hari ni kita nak cerita dengan korang kisah-kisah penggali kubur tu sendiri. Kita layan, dia tak ada kaitan dengan Tok Adi lah. Asal penggali kubur je Tok Adi korang ni. So yang ni dia ada cerita dia sendiri. Okay, kita layan intro macam biasa. Kita layan intro. Jangan lupa like, subscribe, juga hit bell notification. Roll it. Okay guys, kita nak cerita tentang penggali kubur. Ramai orang duk minta kan, Cap, cerita pasal penggali kubur. Mereka pasti ada cerita-cerita seram yang mau dikongsikan bersama kita. Okay guys, cerita yang pertama ni dikongsikan kepada kita oleh seorang, dia nak kata pakcik, tak ada pakcik. Dia sekarang 35, lebih kurang 10 tahun beza daripada Acap. Okay, nama dia tak boleh sebut, nama tak boleh sebut. Kita sebut nama dia Pak Kadir lah. Okay, untuk Pak Kadir, dia punya kisah ni korang kena ikut daripada awal sampai habis, sebab dia ada berkait-kait semua. Okay, alright. So Pak Kadir ni, dia ni merupakan seorang orang kata apa, gali kubur lah. Gali kubur yang agak legend juga, agak orang kata apa, dikenali dekat kampung dia yang berada dekat Nun jauh di sana, dekat area Perlis sana, Harau. Dia kata dia ni ada beberapa kisah lah yang dia nak kongsikan. Tapi yang paling ekstrim dia pernah rasa adalah pada tahun lebih kurang tahun 2014 ke 2015. Dia kata macam tu, dia pun tak ingat. Dia kata, okay, pada tahun tersebut di mana ada satu kemalangan telah pun berlaku, di mana kemalangan ni agak famous juga, dan dia kata benda ni dia terpaksa nak kena, orang kata apa, settlekan lah. Okay, masa kemalangan tu jadi, Cap, selepas keluarga tersebut dikebumikan, pakcik antara orang yang in charge lah dekat situ. So waktu tu tak ada apa-apa yang pelik yang berlaku. Cuma dia agak sedikit delay lah disebabkan hujan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah semuanya okey. Kita tahu, Cap, kematian ni singgah dekat keliling kita almost hari-hari. Antara kita perasan ke kita tak perasan je sebenarnya. Okey, hari besok selepas pakcik settlekan pengubumian yang dahsyat tu kan. Okey, ini yang berlaku pada pakcik. Ini pakcik tak tahu benda ni dekat kepada korang atau tidak, tapi ini yang berlaku pada pakcik. Okey, pakcik dapat berita dah lebih kurang lepas Zuhur, Cap, ada satu budak motor ni meninggal dunia dalam perjalanan dia nak balik makan lunch. Dia daripada kilang pergi lunch, nak pada kedai makan tu nak balik ke kilang dia kemalangan dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Okey, menurut keadaan mayat yang pakcik tahu, dia ni digilis oleh sebuah lori, orang kata apa, lori tanah lah. Yang kita tahu lori tanah ni macam mana dia punya besar kan. Dia motor tu pun macam ni aja. So budak tu pun dikatakan patah hampir semua kerat sini kaki. So keadaan muka pun dia kata waktu tu pakcik difahamkan terpurung terpurung kepala dia, hampir separuh juga berkecai dekat tempat kejadian. Okay, so dia disahkan meninggal dunia. Dan saya sebagai seorang penggali kubur ditugaskan oleh tempat itu, kampung itu, untuk menggali kubur arwah lah. Okay, kita tahu kalau dah meninggal ni kan, paling lama sekali nak tunggu apa dia, postmortem lah kan. Kalau kadang-kadang kita meninggal pagi, lepas asar macam tu baru boleh nak ke bumi kan. Okay, lebih kurang pukul 3.30 petang, Acap, saya turun ke tanah kubur, di mana petak
arwah ni telah pun kita ketahui di mana tempat yang patutnya dia ni dikebumikan, saya pun memulakanlah jalan-jalan dan juga apa ni orang kata apa, inilah kerja-kerja menggali. So saya menggali, saya gali. Saya buat seorang saya buat seorang je cap. And waktu tu saya dalam keadaan yang tak berapa sihat pada hari tersebut. Okey, nak jadikan cerita, saya gali tanah macam biasa cap. Kau tahu kan, orang kalau buat, orang kata apa, gali kubur ni kan, dia orang kan gali yang betul-betul dalam mengikut apa ni, spek tu kan. Dia gali. Okey cap, masa saya tengah gali waktu tu pukul 3:30 petang macam tu, saya gali. And bila dah ada bentuk liang lahat tu, saya pun masuk ke dalam untuk memastikan tanah-tanah tu mampat dan sebagainya. Dan bila saya masuk tu cap, saya langkah dengan kaki kanan dengan bacaan bismillah. Bila saya turun ke bawah, tak sampai 2-3 minit macam tu cap, saya terdengar bunyi azan. Waktu tu saya kat dalam tu, saya dengar bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ush. Dia tengok jam dia, jam baru 3.35. Azan apa kan? Ada orang salah azan ke dekat apa ni, surau dekat situ? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata macam tu. Wish, lain macam ni, dia kata. So waktu tu dia pun naik daripada liang tu, and dia duduk kat tebing tanah tu, and dia amati bunyi azan tu. Waktu tu aku try dengar macam bunyi azan ni, and aku sure bunyi azan ni bukan bunyi azan yang selalu aku dengar dekat kampung tu lah, which is dia mesti kenal lah siapa Bilal yang azan dekat surau tu kan. Aku dengar, ini bukan suara Lebay Said ni siapa yang main-main dekat sini ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu tu cap, aku baru perasan bunyi azan tu cap pelik gila. Aku baru perasan sebab daripada aku kat dalam tadi sampai aku keluar, yang aku dengar hanyalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu tu azan kan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kan 2 kali je kan. Tapi kalau yang ini dikata daripada di dalam sampai keluar, tak ada yang ala falah, yang ala solah, tak ada, semua tak ada. Ni macam daripada tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku dah macam apa benda ni kan. Dan aku waktu tu bangun daripada area kubur tu, dan aku berjalan ke arah surau yang berada di sebelah kubur tu. Dan bila aku masuk ke dalam surau cap, aku tengok dalam surau tu tak ada orang. 3:30 petang, mana ada orang? Tak ada orang kat surau tu. And aku tengok dekat area bilik Bilal tu pun tak ada orang. Yang ada mic tu je. Waktu tu aku dah seram lah. Aku dah macam apa hal ni man, kan? Kenapa boleh jadi macam ni? So waktu tu aku tak fikir banyak. Aku pun berjalan semula ke arah liang budak tu, sebab aku tak habis kerja lagi. And sampai je cap, aku dekat liang budak tu. Waktu tu ya Allahu Akbar, aku terperanjat gila cap. Sebab dekat depan aku tu bukan satu je liang cap. Ini aku tak tahulah apa yang jadi. Tapi bila aku sampai dekat area tu, aku nampak ada 4 liang kosong, seolah-olah lepas digali waktu tu. Kau bayangkan dia sampai kat kubur, yang digali ni 1 je. Tapi bila dia sampai kat area yang tempat digali 1 tu, dia tengok kat depan tu ada 3 lagi yang dah digali macam tu. Waktu tu apa lagi kan, Dia macam terperanjat lah kan. Dia macam bila siapa pula gali lagi 4 ni? Takkan aku pergi surau ni datang balik dah ada kan. So aku macam okay, aku ambil area dekat tempat yang aku dah gali tu, aku angkat cangkul, and aku ke belakang sikit untuk tengok sekali lagi. Banyak kali aku gosok mata aku ni, aku salah tengok ke kan. Tapi memang ada 4 cap dekat area situ. So aku macam okay, aku pun berjalan ke arah liang yang kedua, mana bukan liang aku gali. Aku cakap siapa yang buat kerja ni kan. Aku pun tinjau dekat dalam liang tu. Okay, tak ada apa-apa. Aku pergi liang ketiga, aku tinjau, pun tak ada apa-apa. Sampai liang keempat, aku tinjau, kosong cap. Tak ada apa-apa lah. Tapi siapa yang buat kerja ni laju gila kan.
So aku rasa macam tak sedar hati. So aku pun malas nak pening. Aku pun pergi balik cap ke arah yang pertama tu. Aku meneruskan kerja. Aku turun ke bawah. And then aku gali lagi kawasan-kawasan yang ada. And waktu tu aku dah selesaikan bahagian yang sepatutnya aku buat. Aku naik semula cap. And bila aku naik semula cap, aku nampak dekat sebelah aku tu, liang yang dah digali tu, dah tak ada cap. Dah tak ada tu tak apa, sebelah tu semua kubur cap. Empat tu semua kubur cap. Uish, waktu tu aku dah macam istighfar je lah. Tak tahulah apa dugaan yang Tuhan nak test aku ni kan. Sampailah aku waktu tu menunggu juga kat situ. Ada waris keluarga mangsa ni sampai. And yalah, kita orang berborak apa semua. And setengah jam selepas tu mayat arwah tu, jenazah arwah tu pun sampai, dan dikebumikan dan sebagainya, dah settle. And aku ceritalah benda ni kat imam masjid imam surau yang kat situ. Dia kata memang tak ada pun, orang bagi azan 3:30 petang, tak ada. Biasanya kosong. And dia orang pun tengah busy nak settlekan anak si Mamat ni kan. So itulah dia guys, kisah yang dikongsikan kepada kita. Bapak dia seram gila kan. Mungkin kau bukan tukang gali kubur lah, tapi apa yang jadi dekat dia gila-gila lah kan. Dah dengar azan tak azan mana dah. Lepas tu sekejap lagi semua Allahu Akbar. Lepas tu tengok liang ada 4 kosong. Rupanya tu semua kubur orang lah. Gila lah. At Dunhill, our philosophy is simple. Every item that bears the name Dunhill must be useful, it must work dependably, it must last, it must be beautiful, it must be the best of its kind from Dunhill. Alright, so itu cerita yang pertama. Bagi aku satu pengalaman yang lawa. Kita kena salute tau orang-orang yang bekerja sebagai penggali kubur ni. Diorang bukannya calon-calon orang dia buat benda ni kan. Semangat kuat, jiwa kena kental. Kita kena tahu benda tu. Okay, untuk cerita yang kedua ni guys, ini berkaitan dengan seorang penggali kubur yang bernama Azri. Dia ni pun baru sebenarnya waktu benda ni jadi. Dia ni baru jadi tukang gali kubur ni dalam tempoh lebih kurang 2 bulan setengah. Baru lagi lah. Okay, dia ni merupakan anak muda yang berusia 24 tahun ketika benda ni terjadi kepada dia kira-kira 6 tahun lepas. Okay, Azri kata waktu ni cap, aku dengan seorang pakcik ni, dia ni memang legend lah dekat kampung ni. So aku banyak assist dia disebabkan waktu tu aku pun baru je hilang kerja. And aku rasa macam nak dapatkan orang kata kehidupan lah kan. Dia kata dia tengah kecewa, kerjanya hilang dan sebagainya. So ini adalah di mana kisah dia ikut pakcik ni. Mula-mulanya suka-suka, tapi lama-lama dia dah jadi suka nak bekerja sebagai seorang penggali kubur ni. Dia kata kerja ni mulia gila di sisi agama dan juga pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay guys, alright. So Azri ni kata benda terjadi cap, waktu ni aku ingat lagi jenazah ni dikebumikan pada pukul 11.50 malam, lebih kurang macam tu. Disebabkan family dia insist nak juga kebumikan arwah anak dia ni pada malam tersebut. Okey, arwah ni meninggal dunia sebabkan overdose. Kita tak cerita lah sebab apa, tapi overdose. Dan waktu ni kami kena standby lah lebih kurang lama juga sebenarnya, hampir sejam. Disebabkan pada rumah dia tu nak ke tanah perkuburan pun mengambil masa lebih kurang 20 minit macam tu. Dan adalah beberapa faktor lain yang dia tak nak cerita lah kepada kita. Okay, menurut Azri ni waktu itu cap, aku lepas je gali dengan Pak Jalil. Nama pakcik tu Pak Jalil. Dah habis gali tu cap, aku dengan Pak Jalil duduk berehat dekat belah tepi tu disebabkan waktu pun dah semakin malam waktu tu. Okey, waktu tu saya pun borak dengan Pak Jalil. Pak Jalil, apa benda-benda yang paling ekstrim sekali Pak Jalil pernah lalu masa Pak Jalil jadi tukang kubur ni? Dah lama kan? Dia kata dah lama dah kan. Aku adalah jumpa 2-3 yang susah lah nak cakap dia. Kena cakapkan jatuh aib. Pak Jalil tu kata macam tu lah.
Oh ya ke? Pak Jalil tak seram ke malam-malam macam ni kan? Awak takut apa? Dia kata macam tu. Pak Jalil kata, hantu ni kalau kita nak takut, dia lagi berani, dia lagi suka. Dia pun lebih kurang kita je. Ni dekat kubur ni, berapa ramai orang mati, nak takut apa? Ni semua jenazah dia. Besok usaha kita kat sini juga. Betul juga Pak Jalil. Dah kau tak payah fikir banyak. Kau pergi simpan barang-barang ni dalam kereta aku. Sekejap lagi nak sampai dah tu. Okey. So waktu tu Cak, aku pergi simpan ada satu mesin ni, sebab kita orang nak pecahkan batu yang ada kat bawah tu ke arah kereta. So waktu aku tengah angkat mesin ni ke arah kereta, Pak Jalil cakap dengan aku, sampai kat kereta, bunyi apa-apa, kau jangan belayan, kau jangan buat apa-apa. Kau letak barang, kau datang sini balik. Kau jangan pergi mana-mana. Okey cik. Okey. So waktu tu aku pun angkat barang ni and berjalan menunjukkan kereta yang tak jauh lah Cap. Adalah lebih kurang 200 meter macam tu daripada kawasan kubur tu. And waktu aku tengah berjalan tu Cap, aku tak tahu kenapa dia ada satu perasaan yang takut secara tiba-tiba. Yalah aku pun 2 bulan kan, baru 2 bulan. And waktu perasaan tu datang Cap, aku terdengar bunyi orang seolah-olah sedang bersiul dekat area-area situ. Dia macam siapa pula siul kat kubur ni kan? Aku pun tengok jam 11.45 malam. Aku tengok kiri, aku tengok kanan, tak ada siapa. Pelik lah. So aku pun berjalan terus ke hadapan Cap untuk menuju ke kereta tu. And semakin aku ke depan Cap, semakin kuat bunyi siulan tu. Dia sampai ke satu tahap, aku sampai ke satu kawasan ni, bunyi dia betul-betul macam ada orang sedang berdiri sebelah kau and tengah bersiul. Waktu tu aku macam apa benda ni Syak? Lantak lah. Aku pun sampai kat kereta, aku pun letak barang, aku pun tutup bonet kereta dan aku berjalan semula ke arah Pak Jalil yang berada dekat ujung sana. So waktu aku nak berjalan balik tu Cap, aku terbau waktu tu satu bau angin yang sangat wangi sebenarnya. Aku jadi macam wangi tu. Bau apa ni? Waktu tu tapi aku masih lagi berjalan tegak menuju ke Pak Jalil. And waktu aku sedang berjalan ke arah Pak Jalil tu Cap, Pak Jalil buat macam ni kat aku. Macam tu. Aku macam Dia buat macam tu. Okay. So aku pun berjalan ke arah kiri dan berjalan terus untuk jadi macam dia jalan tegak ni, dah jumpa dah Pak Jalil, tapi Pak Jalil suruh buat macam ni and dia kena pusing macam ni nak pergi ke Pak Jalil. So waktu aku pusing ke arah belah kiri tu Cap, waktu tu aku masih lagi terbau bau wangi aku cakap tadi. And waktu tu aku tak tahulah kenapa aku boleh berjalan dengan keadaan yang macam mana, dia macam bau yang mencari. Dia macam dia bau macam tu. Dia macam tu. Dia jalan macam tu. Sampailah aku dekat sebuah kawasan orang kata perkuburan belah kiri ni Cap. Aku ternampak ada seorang wanita yang tengah duduk dekat tepi kubur tu menangis-nangis. Aku macam dah pukul berapa ni kan? Ada orang melawat kubur lagi ke? Dia kata macam tu. So aku berhati perempuan tu. Aku tengok dia menangis tak isak-isak. So kita pun lelaki Cap. Aku pun pergi dekat area akak tu dan aku tegur dia, Kak. Dan akak tu pandang aku. Aku pandang akak tu, cantik. Kak, kenapa ni nangis-nangis ni? Tak apalah, yang dah pergi biar pergi. Kita banyak-banyakkan doa Akak ni datang daripada mana Kak? Dah pukul 11 lebih ni akak datang dengan siapa? Akak datang seorang di okey. Tak apa Kak, tak apa. Akak dah sudah ni akak balik tak baik tau nangis depan kubur macam ni. Okey, baiklah, dia kata macam tu. Lepas tu aku macam Kak, saya minta diri dulu So waktu tu lepas aku dah bercakap dengan akak tu, aku pun mengorak langkah ke belakang sikit untuk berjalan teruslah nak menuju ke Pak Jalil. And waktu aku berjalan ke belakang tu Cap, selepas aku dah jauh sikit dari akak tu, tiba-tiba akak tu cakap macam ni kat aku, menangis kat kubur sendiri salah ke? Menangis dekat kubur sendiri salah ke? Aku macam Aku
tengok je kakak tu waktu tu. And bila aku tengok kakak tu macam mana aku kata, dia macam tiba-tiba berhenti menangis tau. Dia macam, dia kalau menangis kan kita nampak macam tu kan. And bila aku pandang kakak tu, lepas dia aku dengar dia cakap macam tu, aku toleh, dia macam dia macam tegak gitu je. Aku macam okay. Aku pun undurkan badan aku sikit and berjalan ke hadapan sikit. And sekali lagi Cak, aku terdengar bunyi ni. Tapi kali ni bunyi itu datang daripada atas. Aku pun tengok atas Cak. Waktu tu ya Allah, Tuhan saja yang tahu. Aku ternampak akak tu, dia macam tengah tergapung pandang aku dekat atas. Macam ni. Faham tak? Aku pandang atas, akak tu tengah pandang aku macam ni. Dia macam dia berdiri kat belakang aku, dia macam kepala dia sini, aku sini. Oi, waktu tu memang aku menjerit lah. Aku lari Cap. Aku lari pergi ke area Pak Jalil tu, and aku menangis-nangis lah waktu tu sampai kat Pak Jalil. Pak Jalil tanyalah, kau daripada mana ni? Saya daripada sana bang. Kenapa? Saya nampak ada perempuan tu. Apa pasal kau daripada sana? Kau daripada sana kan? Kenapa kau pergi sana? Aku dah cakap jangan ikut jalan lain selain jalan tu tadi. Pakcik yang suruh saya pergi sana tadi. Mana ada aku suruh kau buat macam ni? Aku kat sini je. Habis siapa yang suruh saya pergi mana? Mana aku tahu? Dah. Waktu tu aku dah menangis-nangis. Terus aku dah bercakap dengan orang tua tu kat situ. And waktu tu Pak Jalil tu peluk aku, and then dia bagi air yang mungkin dia dah baca apa semua. And then aku minum. Waktu tu aku gigil gila Cap. Sampailah jenazah tu sampai. Aku tak dapat nak tolong Pak Jalil. Pak Jalil buat seorang semua, dah settle apa semua. Pak Jalil ajak aku balik. And waktu aku nak balik tu Cap, aku terperasan dekat area tepi kubur tu, akak tu masih ada lagi siap kat situ. Dan aku cakap dengan Pak Jalil yang aku nampak akak tu lagi. Pak Jalil tu kata selawat dalam hati, jalan dia sampai balik. So itulah dia guys, cerita yang dia kongsikan kepada kita. Oh gila, ini cerita gila. Kau bayangkan kau berdiri macam ni, kau tengok atas ada kepala macam ni pandang kau. Kepala otak dia. Okay, so itulah dia guys, cerita yang dikongsikan kepada kita oleh Azri. And benda ni berlaku lama dah. Aku rasa benda ni memang dahsyat lah. Tapi aku ada baca juga dekat ending cerita dia, dia kata walaupun benda tu jadi, dia tak patah semangat. And dia bekerja dengan Pak Jalil tu hampir 4 tahun lebih dah. And sekarang dia dah pindah ke tempat lain. So itulah dia guys, kisah yang kita nak kongsikan kepada korang melalui kisah penggali kubur untuk minggu ni. Kita jumpa di video akan datang insyaAllah. And kepada korang yang mungkin nak masuk lagi sponsorship Acap nak update sikit. Untuk sponsorship Acap untuk celebration 500k setakat ni dah penuh. Terima kasih untuk korang yang dah bagi. Tapi kalau korang rasa korang nak bagi sikit lagi, korang boleh DM Acap cepat. Sebab Acap nak buka sampai besok je, hari Selasa. So kalau sempat, korang DM Acap ataupun boleh WhatsApp terus kat nombor ni. Okay, so see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.